Rasa jabak bunga gubahan jatuh sekuntum di atas peti. Membaca itu suruhan Tuhan al-alaq diturun menjadi bukti. Bunga melor dalam jambangan di tepi kolam menjadi hiasan. Kucipta pantun buat renungan tokoh nilam punya wawasan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nur Mawaddah binti Abdullah nama diberi, anak ketiga daripada 6 orang adik-beradik. Kini belajar di Sekolah Rendah Agama Bersepadu Muar dalam kelas 6 Mujib. Tahun ini saya telah diamanahkan untuk menjawab jawatan sebagai penolong ketua pengawas dan student leaderboard. Saya bercita-cita untuk menjadi seorang guru. Saya gemar membaca buku kerana menurut Buya Hamka, membaca buku-buku yang baik bererti memberi makanan rohani yang baik. Selain itu, saya juga merupakan pelajar yang aktif menyertai pelbagai pertandingan yang telah diadakan di peringkat sekolah, zon, daerah dan kebangsaan. Antara pertandingan yang telah saya sertai ialah bercerita bahasa Melayu, syarahan bahasa Arab, dan kejayaan yang paling manis tidak dapat saya lupakan ialah berjaya mendapat anugerah emas dalam pertandingan bercerita kisah Nabi dalam bahasa Arab di peringkat kebangsaan Kuching Sarawak tahun lalu. Dalam bidang kurikulum pula, saya telah dianugerahkan pangkat sarjan dalam Persatuan Tunas Kadet Remaja Sekolah. Pada hari ini, saya ingin membuat resensi tentang sebuah buku yang bertajuk Berani Menjadi Aku. Saya tertarik untuk membaca buku ini apabila saya terlihat baik-baik kisah indah yang tercatat di bahagian dalam kulit muka hadapan buku ini. Buku ini disusun oleh Bondano mempunyai 188 halaman. Buku ini diterbitkan oleh Galeri Ilmu Sedia Berhad pada tahun 2018. Buku ini merupakan antologi cerpen yang menyajikan 20 kisah yang ditulis oleh penulis yang berbeza dan diadaptasikan daripada kisah-kisah benar dalam masyarakat. Menelusuri 20 kisah yang terkandung di dalam buku ini membawa saya seolah berada di alam realiti. Ia berkisah tentang cerita santai zaman kanak-kanak dan remaja. Untuk menjadi seseorang yang mempunyai pendirian dan mempertahankan kebenaran bukanlah semudah yang diungkapkan. Seringkali keputusan yang diambil akan dipengaruhi oleh keadaan dan orang-orang sekeliling. Semua ini memerlukan pengorbanan dan keberanian. Kisah ini berkisah tentang seorang watak yang bernama Linda. Linda merupakan seorang pelajar sekolah menengah agama yang menyambung pengajiannya di sebuah kolej swasta. Kehidupan di kolej semestinya berbeza dengan kehidupan di sekolah sebelumnya. Kawan-kawan yang terdiri dari pelbagai bangsa dan latar belakang kehidupan juga mempengaruhi cara hidup Linda. Oleh kerana bimbang rakan-rakan melihat dia sebagai seorang yang antisosial, maka Linda sanggup menukar watak dan penampilannya. Solat yang biasa dilakukan di awal waktu juga sanggup ditangguhkan demi menjaga hati rakannya. Teguran dan ingatan dari Kak Not, iaitu rakan baik Linda ketika di sekolah menengah, dipandang sepi lantaran keinginan dan kepuasan hati lebih utama kini. Linda terus hanyut dengan dunia barunya. Sehinggalah pada suatu hari, Linda terjumpa dengan Samia, seorang gadis Bangladesh yang sama-sama menyambung pengajiannya di England. Linda amat mengagumi Samia yang tegas mempertahankan pendiriannya tanpa memikirkan pandangan orang sekeliling apa yang dilakukannya. Samia banyak mengajar Linda tentang dakwah dan sebagainya. Akhirnya, Linda sedar dan berusaha memperbaiki diri menjadi yang lebih baik. Setelah saya membaca buku ini, terdapat pelbagai pengajaran yang dapat kita perolehi. Antaranya ialah kita perlu berani mempertahankan pendirian selagi mana tidak bercanggah dengan syariat Allah. Namun, perjuangan diri perlu ada strategi dan tidak boleh dilakukan sesuka hati. Seperti peribahasa, menarik rambut tidak tepung, tepung jangan berselerak, rambut jangan sampai terputus. Selain itu, kita juga perlu mempunyai matlamat dan hala tuju yang tepat tentang apa yang kita ingin capai dalam kehidupan. Jika kita benar-benar yakin dan mahukan yang terbaik, kita tidak akan dipengaruhi oleh perkara-perkara negatif yang akan terhalang untuk kita mencapai kejayaan. Sekali lagi, saya ingin menyarankan ke kawan untuk terus sama membaca buku ini kerana terdapat pelbagai nilai murni yang diterapkan dalam semua kisah yang terkandung di dalam buku ini.
Semoga apa yang saya sampaikan hari ini dapat memberi manfaat dan dapat kita terapkan dalam kehidupan seharian. Indah malam tidak terperi, takwah nilam mengendor diri. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.